Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tentang ideologi ateism. Bidang yang dipilih oleh kami ialah bidang agama. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Hakim sebagai ketua, seterusnya Aiman, Adlina, saya, Fatin, Ain, Adibah, Izati, Hazim dan Faid. Definisi etisma. Etisma berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanpa Tuhan. Ia digunakan oleh golongan yang menafikan kewujudan Tuhan yang disembah oleh golongan majoriti dalam sesebuah masyarakat. Dengan perkembangan kebebasan minda dan kritikan terhadap agama, etisma ini kemudiannya menjadi lebih spesifik dan terurus. Pada abad ke-18, zaman kesedaran di mana ia menyaksikan antara individu pertama yang menggelarkan diri mereka sebagai etis dan revolusi Perancis merupakan antara peristiwa pertama yang menyaksikan pergerakan politik yang menyokong idea pemikiran manusia. Konsep etisma menjelaskan bahawa etisma bukan satu agama tetapi merupakan satu kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliyah, tetapi hanya pada abad ke-19 telah membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Terdapat 5 ciri-ciri etisma. Pertama, tidak percaya kepada Tuhan. Etis tidak percaya kepada kewujudan entiti ilahi atau gaib, termasuk Tuhan yang disembah dalam agama. Kedua, penekanan kepada bukti empirikal. Etis cenderung bergantung kepada bukti saintifik dan penaklulan untuk menjelaskan fenomena semula jadi dan aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, keraguan kepercayaan agama. Etis umumnya ragu-ragu terhadap kepercayaan dan agama berdasarkan kuasa agama atau teks suci. Yang keempat, fokus pada rasional dan logik. Etis sering menekankan pemikiran rasional dan logik dalam merumuskan kepercayaan dan pandangan mereka terhadap dunia. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kebebasan berfikir dan autonomi peribadi. Etis cenderung menekankan pentingnya kebebasan berfikir dan autonomi peribadi dalam mencari dan membentuk kepercayaan mereka. Stephen Hawking yang lahir pada 1942 adalah ahli fizik terkenal yang telah banyak menyumbang dalam bidang kosmologi dan astrofizik. Hawking mempunyai pandangan yang sangat kritikal terhadap kewujudan Tuhan dan pandangan agama. Dalam bukunya The Grand Design, Hawking menyatakan bahawa tidak ada pengembangan konsep Tuhan yang diperlukan untuk menjelaskan alam semesta. Beliau percaya bahawa alam semesta dapat dijelaskan oleh sains dan tidak memerlukan campur tangan atau kewujudan Tuhan. Hawking juga memperkenalkan konsep model tak terhingga dalam bukunya A Brief History of Time, di mana dia berpendapat bahawa alam semesta tidak mempunyai permulaan atau akhir dan oleh itu tidak memerlukan Tuhan sebagai pencipta. Beliau menyatakan bahawa alam semesta boleh dijelaskan oleh undang-undang fizikal yang sedia ada. Secara keseluruhan, pandangan Stephen Hawking tentang Tuhan adalah bahawa kewujudan Tuhan tidak perlu menjelaskan alam semesta. Beliau percaya bahawa sains sudah dapat menjelaskan fenomena semula jadi dan tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Richard Dawkins yang lahir pada 1941 adalah ahli biologi yang terkenal dan juga etis militan yang terkenal dengan pandangannya yang sangat kritikal mengenai agama dan Tuhan. Dawkins memperkenalkan konsep The God Delusion dalam bukunya dengan nama yang sama, di mana beliau berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan tidak wajar dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Dawkins percaya bahawa Tuhan hanyalah hasil ciptaan manusia.
Beliau menegaskan bahawa bukti saintifik tidak menyokong kewujudan Tuhan dan kepercayaan kepada Tuhan hanya menghalang perkembangan sains dan kebenaran. Dawkins juga sering mengkritik agama, terutama agama monoteistik seperti Islam, Kristian dan Yahudi. Beliau percaya bahawa agama-agama ini cenderung mempromosikan dogma yang membatasi pemikiran dan tingkah laku manusia, dan kewujudan agama hanya memburukkan lagi konflik dan kebencian di kalangan manusia. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diperhatikan bahawa pandangan Richard Dawkins tidak mewakili pandangan semua etis. Sesetengah etis mungkin memegang pandangan yang lebih sederhana atau bahkan menerima kewujudan Tuhan dalam bentuk yang berbeza. Pengaruh etism Abu Yusuf Al-Malizi. Nama sebenarnya adalah Muhammad Aiman bin Abdul Fattah. Nama kunyahnya adalah Abdul Yusuf Al-Malizi. Berasal dari Kota Baru, Kelantan dan berbangsa Melayu. Beliau tidak mempunyai agama dan berumur sekitar pertengahan 30-an. Beliau berstatus bujang dan merupakan seorang penyelia. Beliau merupakan bekas Muslim yang keluar daripada Islam sekitar tahun 2013. Bagaimana Abu Yusuf Al-Malizi mendukung etism? Beliau mula menyebarkan fahaman kepada masyarakat tentang hakikat bahawa Islam hanyalah rekaan sekumpulan manusia yang dipelopori oleh Muhammad sendiri. Selain itu, beliau juga menyebarkan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Abu Yusuf Al-Malizi ini juga mempercayai bahawa ilmu sains menjelaskan bahawa bukti tersebut adalah logik. Mengulas isu semasa berkaitan ideologi etism, pada tahun 2017, sebuah kumpulan etis di Malaysia yang dikenali sebagai Republik Etis mendapat perhatian umum dan media selepas mengadakan mesyuarat secara terbuka. Ini menimbulkan kemarahan beberapa kumpulan agama dan kerajaan Malaysia. Beberapa anggota Republik Etis telah ditangkap dan disoal siasat oleh Jabatan Agama Islam Malaysia atas tuduhan menyebarkan kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Pada tahun yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Ashraf Wajdi Dusuki memberitahu Dewan Rakyat bahawa etism tidak mempunyai tempat di Malaysia kerana ia melanggar Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan menerusi peranan YADIM iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia memastikan sebarang bentuk ekstrim atau pelampau agama termasuk fahaman etis di negara ini disekat agar kewujudannya tidak mendatangkan kemudaratan. Beliau juga mengatakan pengikut etism boleh didakwa di bawah akta hasutan. Hal ini kerana fahaman etism menyangkal kesucian agama lain di Malaysia dan bercanggah dengan undang-undang berkaitan ketenteraman awam dan moral. Pensyarah di Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Syamrahayu Abdul Aziz menegaskan ketika ini golongan etis jelas memperguna frasa kebebasan beragama untuk kepentingan mereka kerana ia tidak termasuk dalam perlembagaan. Mengikut perlembagaan, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai agama dan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama-agama lain hanya disebut sebagai agama yang diketahui umum tanpa huraian yang khusus. Dr. Syamrahayu juga menjelaskan perlembagaan negara juga hanya menjamin kebebasan beragama dan tidak merangkumi kebebasan untuk tidak beragama. Ada 3 cara untuk membendung isu semasa tadi. Yang pertama ialah pihak berkuasa hendaklah mengenakan tindakan undang-undang yang tegas kepada golongan etis yang menyebarkan fahaman mereka kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hendaklah memantau kegiatan yang mempunyai unsur-unsur etis ni di media sosial, di internet. Dan yang terakhir ialah pihak berkuasa undang-undang, pengamal undang-undang
dan ahli akademik perlu berbincang dengan lebih lanjut mengenai kewujudan fahaman etis di negara Malaysia. Berdasarkan beberapa negara, isu pertubuhan Republik Etis ini dapat diselesaikan dengan merujuk salah satu prinsip asas dalam beberapa negara, iaitu peluruhan perlembagaan, yang mana pihak Republik Etis ini perlulah memahami dan akur akan perlembagaan persekutuan yang menyatakan kebebasan beragama itu bukan bermakna kebebasan untuk tidak beragama di negara ini. Oleh itu, pihak berkuasa berhak mengambil tindakan kepada mereka kerana menyalahi perlembagaan yang merupakan sumber undang-undang tertinggi di negara. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, isu penubuhan Republik Etis merujuk kepada kumpulan atau organisasi yang mempromosikan etisma secara terbuka dan teratur. Dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia, penyelesaian isu ini boleh melibatkan sesi perdebatan. Falsafah pendidikan ini boleh menggalakkan pertukaran pendapat antara agama yang inklusif, melibatkan wakil pelbagai agama termasuk daripada golongan etis. Melalui perdebatan ini, orang ramai boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hujah dan pandangan etis dan meneroka titik persamaan dan perbezaan dengan kepercayaan agama lain. Lantaran itu, isu ini dapat diselesaikan tanpa berlakunya pergaduhan dari mana-mana pihak. Berdasarkan falsafah sejahtera telah menjadi tunjang dalam menggalakkan keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Dalam penyelesaian isu Republik Etis ini, falsafah sejahtera boleh digunakan untuk menggalakkan membina hubungan positif dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan membina hubungan yang positif, pihak berkuasa agama boleh mengambil peluang untuk memahami dasar pemikiran dan alasan mereka menjadi etis, lalu berkongsikan pandangan dan membetulkan fahaman salah yang disebarkan oleh Republik Etis ini. Perkara ini lalu dapat mengelakkan daripada berlakunya kewujudan pertubuhan seperti ini pada masa akan datang.